Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya ditemani oleh saudari teman seagama saya, iaitu Noh. Noh dengan saya kita baru saja kenal, betul tak Noh? Ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi kepada diri dia dan dia ingin kongsi kepada kamu-kamu semualah. Okey, silakan Noh, kenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Nur. Semalam saya dengan kawan saya ajak saya ikutlah. Kiba-kiba dia nak pergi kubur. Saya cakap buat apa? Dia nak buat uji lagi. Adik dia nak buat uji lagi. Kiba-kiba kawan saya ni kena rasuk. Saya terkejut. Akhirnya saya jumpa warga Ish. Kali dia konon saya, konon kawan saya. Okey tak? Okey. Tengok apa? Takut. Takut dengan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak nak cakap? Tak nak berbual? Okeylah, tak apalah. Okey. Saudari kita Noh ni dia rasa takut dan tak selesa. Jadi nanti saya akan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Noh tak nak cerita lagi? Takut Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Okey. Okeylah, tak apalah. Kalau macam gitu nanti saya ceritakan. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Noh? Assalamualaikum. Beri salam. Assalamualaikum. Okey. Ikut auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu huwa ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tenangkan dia dulu sebab dia tidak tenang. Itu saja. Tak apa. Okey. Footage yang baru saja awak tonton, ini kisah benar yang terjadi kepada seorang yang bernama Noh. Noh adalah wanita yang awak nampak tadi, dan Noh ni dia diganggu kerana dia ikut kawan dia pergi kubur. Kawan dia nak pergi uji nyali, nak buat paranormal, jadi dia ikut. Lepas dia ikut itulah macam-macam perkara pelik terjadi. Kawan dia kena rasuk sampai tak tahu apa nak buat, semua panik. Nasib baik salah satu daripada kawan mereka kenal saya. Jadi saya turun di tempat itu dan alhamdulillah masalah selesai. Dan kita dapat melihat contoh yang baik ketika seseorang itu sedang was-was sampai mereka blank, tak tahu apa nak baca, lupa apa nak baca. Maka itu adalah perkara yang biasa dialami oleh seseorang yang diganggu oleh jin lah. Sebelum kejadian itu, Noh dengan saya ni kita tak pernah kenal, jumpa pun belum. Itulah kali pertama saya jumpa Noh. Cerita dia begini. Semalam tu Noh kata dia diajak oleh beberapa kawan dia untuk keluar jalan-jalan. Tapi yang peliknya kawan dia tu ajak dia pada waktu malam. Ada dalam 4 ke 5 orang pada waktu tu. Noh, Jeb, adik dia Nadia dengan lagi 2 orang, saya tak tahu nama mereka. Dan betul bila diorang jumpa, diorang pergi makan, diorang sembang, diorang lepak macam biasalah. Tiba-tiba si Jeb ni diajak pergi kubur. Noh pun tanya, buat apa nak pergi kubur dah malam-malam? Rupanya si Jeb dengan adik dia Nadia tu nak cuba buat uji nyali. Pada awalnya Noh kata, tak naklah korang pergi je lah, aku tak nak ikut. Tapi kerana dah dipujuk rayu oleh Jeb dengan beberapa kawan mereka tu, akhirnya Noh mengalah dan ikut pergi ke kubur tu. Tempat yang mereka ingin pergi tu adalah kubur lama yang semak samun. Saya tanya Noh, kalau dah tahu kawan-kawan nak pergi ke tempat tu, jangan ikut, angkat kaki jalan, balik sudah. Tapi Noh kata, itulah dia termakan dengan pujuk rayu kawan-kawan dia. Jadi mereka ramai-ramai pergi ke kubur yang dah lama tu. Bila dah sampai sana, mereka pun mula explore, mula adventure jalan-jalan dekat kubur tu. Sampailah satu saat tu, adiknya Jeb iaitu Nadia ingin cuba uji nyali di salah satu kubur di situ. Bila adiknya Jeb si Nadia tu nak pergi uji nyali, si Noh tak nak ikut. Yang lain kata, okeylah, kalau Noh kau tak nak ikut, kau dengan satu orang kawan ni kau tunggu dekat luar. Si Jeb ni akan hantar adik dia masuk ke dalam kubur tu dan adik dia akan duduk di salah satu kubur dan uji nyali lah dalam 30 minit.
Si No ingatkan sekadar duduk sana uji nyali depan kamera. Mungkin mereka buat live ke apa, saya tak tahulah. Tapi di sinilah si Jeb tu ada membuat sesuatu yang tak senonoh lah. Si Jeb ini mencabar dan memanggil jin-jin yang ada di situ. Daripada jauh tu No dengar si Jeb tu panggil dan cabar benda tu untuk keluar menjelmakan diri. Si Jeb tu kata, "Wahai alam gaib, alam jin, hadir, wujudlah engkau. Aku tahu asal usulmu." Contoh, Ya alam gaib, ya alam jin, ya alam roh. Aku tahu mana usulmu. Hadir. Saya nak penampakkan muka kamu. daripada jauh No dah dengar. Jadi No dah makin takut. Bila dia takut, dia rapatlah dengan kawan dia yang lain. Kawan dia yang lain ada yang perempuan, ada yang lelaki. Si No tu pada awalnya dia tak tahu tau kenapa si Jeb tu nak cuba cabarlah, nak cuba panggil serulah jin-jin ni. Nanti baru si No dapat tahu si Jeb ni sebenarnya ada hati kepada No. Jeb tu suka pada No. Jadi konon bila Jeb tu seru panggil jin-jin tu, konon nak tunjuk kepada No bahawa dia itu adalah seorang yang hebat, dia adalah seorang yang berani. Si Jeb tu suka No. Tapi No tak suka orang macam gitu. Masa No tengah cerita kepada saya tu, baru saya faham, oh rupanya si Jeb tu nak cuba pikat kamu lah No. Jadi konon dia jadi macam dia hero lah. Dia tu berani, dia boleh panggil jin tu, dia boleh seru. Macam gitu kan No? No kata, betul lah. No pun sambung cerita. Bila dah dengar Jeb seru lah, panggil lah benda-benda jin yang ada di situ, si No dah makin takut. Bila makin takut, dia makin rapat dengan kawan lelaki yang ada di luar tu. Tapi di sinilah di mana masalah mula berlaku. Bila si Jeb tu dah mula seru benda-benda gini, maka jin-jin yang ada di kubur tu mula tak terima dengan perbuatannya si Jeb. Daripada situlah jin-jin yang ada di situ mula menggangui Jeb dan Nadia, adik dia. Bila Jeb balik, dia kan tinggalkan adik dia Nadia untuk uji nyali selama 30 minit kan. Si Jeb ni pelan-pelan keluar daripada kubur tu menuju ke No yang sedang berada di luar di jalan raya. Daripada jauh, No melihat si Jeb ni sikap dia dah agak berubah. Kan saya tadi katakan, si Jeb cuba untuk pikat hati No dengan konon si Jeb tu seperti orang berani lah. Tapi bila dia sedang jalan tu, si Jeb dah mula marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Kerana si Jeb ni nampak si No tu rapat dengan kawan lelaki mereka. Padahal si No tu rapat dengan kawan lelaki tu bukan kerana No tu suka lelaki tu, tak. Tapi kerana No itu sedang ada perasaan takut. Tapi si Jeb tu sangka buruk. Inilah orang yang dah mula dikuasai oleh jin akan mula marah, akan mula sangka buruk. Dan dia sangka si No tu ada hubungan dengan kawan lelaki yang ada di luar tu. Padahal tak ada apa-apa pun. Begitu marahnya Jeb sampai mereka bertekak tau. Mereka terpakik-pakik dekat situ. No, kenapa kau ni rapat dengan lelaki tu? Kau ada apa-apa hubungan ke dengan dia? No cakap, kau jangan mengarut lah. Dia tu kawan aku macam biasa. Seperti mana kau pun kawan aku. Kita pun tak ada apa-apa hubungan. Gaduh punya gaduh, dah terpakik-pakik, terjerit-jerit dekat kubur kau gaduh. Tiba-tiba si Jeb tu kaki dia dah mula rasa berat. Waktu menunjukkan dah dalam 25 minit. Hampir masa untuk Nadia tu habis uji nyali lah. Jadi sepatutnya si Jeb tu pergi masuk dalam dan ambil adik dia Nadia keluar daripada kubur tu kerana dah tamat sesi uji nyali kan. Tapi kerana si Jeb ni kaki dia dah mula berat, dia kata, korang tolonglah ambil adik aku Nadia kat dalam. Sebab kaki aku ni tak sedap lah. Jadi kawan dia yang lelaki tu masuk ke dalam dan ambil Nadia keluar daripada kubur tu kerana dah habis sesi uji nyali. Mereka pun pergi daripada tempat tu ke tempat yang biasa mereka lepak lah, di taman gitu. Dan di sinilah masalah makin bertambah. Bila si Jeb tu keluar daripada kenderaan dan dia pun jalan menuju ke taman tu, si Jeb tu tiba-tiba makin marah dengan No kerana cemburu No rapat dengan kawan lelaki yang lain. Padahal No dengan si Jeb tu tak ada apa-apa pun. Jeb tu yang mabuk cinta kepada si No tu. Kerana terlalu marahnya Jeb itu, dia pun dah dikuasai oleh jin. Sampai dia pegang tangan No kuat-kuat. Dah mula fizikal. Dah mula menganiaya perempuan lah pada waktu tu. No cerita pada saya, Jeb pegang tangan dia begitu kuat dan No rasa sakit sampai dia pakik waktu tu. Barulah Jeb itu lepaskan tangan.
Bila sampai ke tempat yang mereka selalu lepak dalam taman, ialah taman gelap lah kan, Noor tu dah tidak mahu rapat dengan si Jeb tu lagi. Kerana sikap Jeb itu menyeramkan, panas baran. Noor dengan beberapa kawan lain dengan Nadia tu, adik Jeb, duduk di satu sudut. Si Jeb pula seorang diri duduk di sudut yang lain. Jadi satu sebelah sini, satu sebelah sini. Boleh nampak Jeb yang awalnya duduk di bahagian kerusi, tiba-tiba jatuh ke lantai dan dia pegang bahagian kaki dia, seperti dia sedang menahan kesakitan. Daripada jauh, si Noor dengan kawan yang lain tengok kepada Jeb tu. Kenapa Jeb tu macam dalam kesakitan? Dan Jeb tu pun urut-urut kaki dia. Setiap kali Jeb cuba bangun, dia terduduk lagi. Kaki dia begitu berat dan sakit. Jadi mereka dah mula panik, kerana bagi mereka Jeb itu kira orang yang hebat lah, orang yang terror lah konon. Mereka tak sangka orang yang dikirakan hebat, dikirakan terror tu boleh diganggu sampai tak boleh jalan. Jadi semua dah mula panik. Alhamdulillah, nasib baik pada waktu tu salah satu daripada mereka kenal saya. Salah satu daripada kawan si Noor tu lah. Mereka pun hubungi saya. Pada masa tu saya sedang istirahat di rumah. Sedang saya istirahat di rumah tu, tiba-tiba ada orang WhatsApp call. WhatsApp call, saya tengok, tak apalah, dah malam, mungkin besok ke apa. Dia WhatsApp call lagi. WhatsApp call dalam 5-6 kali. Lepas WhatsApp call biasa pula. Lepas call biasa, dia message di WhatsApp semua. Dia kata, Brother Is, tolong kita orang, kawan kami kena rasuk. Kita orang tak tahu apa nak buat. Bila saya baca tu, saya macam, betul ke ni? Tiba-tiba dia hantar gambar dan dia hantar video sekali. Dan dia hantar location dia lah. Dia share location dia. Akhirnya mereka telefon lagi, saya jawab. Dia pun cakap, Assalamualaikum Brother Is. Saya jawab lah, Waalaikumsalam. Is, tolong, dengan keadaan panik tu. Is, tolong kita orang. Is, tolong kita orang. Kawan kita kena rasuk. Kawan kita kena rasuk ni, macam mana? Saya kata lah, macam mana pula kena rasuk? Apa jadi? Dia kata, tadi kita orang pergi kubur, adventure dengan uji nyali. Tapi pada waktu tu tak guna nak marah. Kerana keadaan itu dah seperti itu, nak marah nanti boleh marah. Saya kata, okey lah macam ini, bagi saya dalam 20 minit, nanti saya sampai. Diorang pun tanya, ni kawan kita orang si Jeb ni yang kena rasuk ni buat apa? Saya kata, kalau dia duduk dekat situ, biar je dia duduk. Korang tu baca doa supaya jangan korang pula kena rasuk. Baca doa apa Is? Baca doa apa? Saya kata, bacalah apa-apa yang korang tahu. Surah Al-Ikhlas ke, Al-Fatihah ke. Boleh je, minta perlindungan daripada Allah SWT. Dia kata, okey, kita tunggu Dalam 20-30 minit tu, saya sampai. Dan nampak Jeb yang sedang dirasuk tu. Dan nampak mereka yang ada di situ lah. Itulah kali pertama saya nampak si Noor ni. Pada waktu tu, si Jeb tu dah mula kena rasuk, tapi dia diam lah, kerana dia kata kaki dia berat kan. Bila kaki dia berat, dia tak boleh pergi mana-mana lah. Mereka pun mendekati saya. Dia kata, tolong kita orang, kawan kita orang tu, Jeb. Saya pun pergi ke Jeb tu. Bila saya pergi, tiba-tiba si Noor tu ikut belakang. Entah kenapa, seperti ada yang mendorong dia ikut belakang. Si Nadia tu dengan kawan yang lain tak ikut. Mereka duduk di bahagian situ tu. Itu yang saya pelik, kenapa si Noor ni ikut saya? Si Noor pun tak tahu kenapa dia ikut. Dia terlalu takut. Jadi dia ikut je siapa yang dia boleh ikut. Saya pun macam, tak apalah. Bila dah sampai dekat si Jeb tu dah mula, kesedaran tu dah tak ada. Hampir dirasuk sepenuhnya. Tapi dia sempat cakap, dia kata, tolong aku. Aku punya kaki berat. Aku rasa pening sangat sekarang ni. Setelah dia kata seperti itu, jin yang cuba merasuki tu pun akhirnya dapat merasuki Jeb dengan penuh. Bila jin tu dah merasuki Jeb dengan penuh, yang tadi tu kaki berat ke apa, tiba-tiba si Jeb ni lincah, sup. Tapi dekat situlah yang saya nampak dia seperti, dengan cara dia begini tu, seperti jin monyet pun ada. Kerana nanti dia macam gitu. Jadi awal tu saya bagi salam, Assalamualaikum. Jeb tak jawab. Si jin tu tak jawab. Saya bagi salam lagi, Assalamualaikum. Si jin tu tak jawab. Tapi si jin tu cakap, Bila saya sedang berhadapan dengan jin tu, tiba-tiba si Noor tu, saya pun tak tahu apa dia buat. Dia sedang panik. Dia buka lah ayat kursi dekat phone dia tu. Mulalah dalam phone tu orang membaca ayat kursi. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bila si jin yang sedang merasuki Jeb tu dengar, dia dah mula panas, dia dah mula marah. Dia dah mula dan akhirnya dia nak cuba serang si Noor. Saya dapat tahan lah. Allah Akbar, saya tahan. Tapi dia masih buka lagi ayat kursi tu. Tapi tangan macam ketak-ketak gitu.
Tapi saya macam, okay no, sabar, awak ke belakang sikit, jangan panik. Saya minta izin kepada Allah, saya baca doa dan saya keluarkan jin yang ada di dalam badan tu. Saya tak ada dialog-dialog lah, kerana situasi tu agak bahaya. Ada wanita, ada anak dara orang kan, jadi tak perlulah berdialog ke apa. Bila jin tu dah keluar daripada badan Jeb tu terjatuh lah, jatuh meniarap tau ke lantai, tapi tak sakit lah, dia jatuh gitu. Saya fokus ke Noh pula. Saya kata, Noh awak okey, jangan panik. Noh dah takut. Bila saya sedang berbual dengan si Noh tu, tiba-tiba si Jeb tu kena rasuk lagi. Saya macam, astaghfirullahaladzim, lupa pula nak minta izin kepada Allah untuk tutup ruang untuk jin tu masuk lah. Lupa pula. Tapi kali ni saya bagi salam lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ni jin yang merasuki Jeb tu jawab, Waalaikumsalam. Saya tanya dia, nama siapa? Dia kata, saya tanyalah, kenapa merasuk dalam budak ni? Dia kata, saya tanya lagi, nak keluar tak? Dia kata, dia angguk, nak. Saya tanya nak keluar ikut mana? Dia kata, entah apa yang dia mengarut, entah apa yang dia sembang. Saya kata, keluar ikut kepala lah. Jadi saya minta izin Allah untuk tarik jin tu keluar ya, lewat kepala. Lepas tu saya minta dan berdoa kepada Allah untuk tutup ruang supaya jin-jin itu tidak boleh masuk lagi ke dalam Jeb. Dan saya suruh Jeb itu untuk istighfar dan baca ayat Quran 3 kul, mana-mana yang dia ingat, selawat Nabi pun boleh, dan dia mula baca. Lepas dia baca tu, dia mula berdiri lah. Bila dia mula berdiri, awal-awalnya kaki dia pun masih berat sikit. Jadi saya baca ruqyah dan saya rawat kaki dia, dan Alhamdulillah baru dia okey. Lepas dia dah okey, dia terus salam saya. Dia kata, terima kasih Is, kau selamatkan aku. Saya ingatkan semua dah okey. Tak, belum lagi. Tiba-tiba si Noh ni hilang. Saya macam, Noh mana Noh? Saya ingatkan ada di kawan-kawan yang lain. Tak, Noh tu dah panik, dia dah lari ke tempat yang jauh. Alhamdulillah, nasib baik saya nampak dia daripada jauh tu, kerana Noh tu pakai baju putih. Saya macam, Noh, jangan lari, jangan lari, sabar dulu. Saya ajak si Jeb tu untuk pergi ke adik dia Nadia lah. Adik dia Nadia itu yang uji nyali tu. Jadi saya ajak Jeb pergi ke Nadia. Bila sampai dekat Nadia, si Nadia kata, Bang Is, saya rasa kaki saya berat sangat. Saya rasa bahu saya berat sangat. Bila saya tengok, alamak, ni pun dah nak kena rasuk ke? Saya terus bagi tahu Nadia, okey Nadia, baca surah Al-Ikhlas. Nadia pun baca satu kali sampai habis. Dia sempat, Alhamdulillah, nasib baik dia sempat baca. Dan saya pun minta izin abang dia untuk rawat adik dia si Nadia tu. Bila saya rawat bahagian belakang, saya pakai glove, saya sentuh di bahagian belakang dia. Tapi saya minta izin abang dia lah. Saya baca ayat ruqyah. Lepas tu saya minta kepada Allah SWT, sekiranya ada benda-benda yang negatif, keluarlah. Jadi bila saya daripada belakang tu, saya tolak ke atas, ke bahagian tengkuk, bahagian kepala dia. Lepas tu si Nadia tu muntah. Dan muntah tau. Awalnya muntah Elio, lepas tu muntah angin dia. Lepas dia muntah, Alhamdulillah semua okey. Cuba dia kata kaki dia berat juga, sama macam abang dia. Jadi saya baca ruqyah dan merawat kaki dia, Alhamdulillah semua okey. Lepas si Jeb dengan si Nadia, saya kena cari si Noh pula. Alhamdulillah dapat si Noh tu dah panik, tapi jauh. Saya pergi ke Noh tu, saya bawa dia ke kawan-kawan yang lain lah. Tapi si Noh tu dah trauma, dah fobia. Si Noh tu dah tak nak dekat lagi dengan Nadia atau si Jeb tu. Dah betul-betul fobia, dah tak nak campur pun mereka. Jadi akhirnya si Noh, si Jeb dengan si Nadia dengan 2 kawan dia yang lain dah mula tenang. Baru saya tanya mereka, macam mana benda ni boleh jadi? Dan ceritalah si Jeb itu mula konon nak seru lah, nak panggil benda tu. Jadi akhirnya dia kena, adik dia kena. Jeb tu mula untuk fizikal, marah-marah, jadi panas barang, cuba untuk pukul Noh. Jadi saya marah si Jeb tu. Kamu ni abang, kamu membawa 2 anak perempuan, anak dara orang. Daripada awal tu sepatutnya janganlah pergi tempat-tempat gini, dan jangan ajak pun keluar. Dah jadi macam gini. Saya kata jangan cuba nak jadi macam hero, nak cuba seru, nak cuba panggil ni. Nanti sendiri kena, siapa yang susah? Kamu ni orang yang mereka harapkan. Orang yang mereka harapkan akhirnya sendiri kena rasuk. Macam mana nak tolong yang lain? Jadi saya sarankan untuk berhenti. Saya tanya pula si Nadia ni, Nadia kenapa nak cuba uji nyali ni semua? Dia kata, oh saya ni ada saka. Saka ni akan melindungi saya. Jadi bila saya pergi ke tempat seram, saka ni akan melindungi saya. Saya kata,
saka tu jin lah, jin nasab lah. Jadi konon awak nak cuba test lah sama ada jin nasab awak tu kuat. Dan kalau awak ada di kubur, konon jin-jin yang lain tu tak boleh nak cuba mengganggu awak ke. Dia kata seperti macam gitulah. Saya kata lebih baik janganlah lepas ni. Kalau ada saka pun lebih baik putuskan ikatan tu dan jangan pergi lagi ke tempat-tempat seperti ini, okey? Dia kata okey. Abang dia pula dulu budak kuda kepang. Jadi konon dia nak tunjuk kehebatan dia kerana dia nak cuba pikat Sino tu. Saya kata itulah, makan diri. Cuba nak seru, nak panggil benda ni, akhirnya awak sendiri yang kena rasuk, awak sendiri tak boleh angkat. Jadi kawan dia yang dua lain tu setakat suka untuk explore lah. Lepas kejadian tu, Sino tu beberapa hari lah lepas kejadian tu dia mula diganggu dan mula rasa was-was tau. Jadi lepas tu No telefon saya, mak dia telefon saya dan kita dapat tahulah apa yang jadi dan saya cuba merukyah merawat dia dan saya pun dah jumpa ibunya Sino lah. Jadi di kawasan yang saya interview dia tu sebenarnya di belakang kamera tu ada banyak orang. Jadi saya dengan dia bukan berduaan. Jadi itulah kesannya kepada orang yang belum sedia. Dia akan was-was, dia akan mudah takut, mudah diganggu. Tapi alhamdulillah sekarang ni Nur dah mula baca ayat Quran, dah mula okey lah. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi kepada si No ni. Memang panjang cerita dia. Sebenarnya daripada awal tu saya ingin No yang ceritakan apa yang terjadi daripada sudut dia lah. No yang cerita penuh apa yang terjadi semua, lagi menarik. Tapi kerana No itu rasa tak selesa, faham-faham je lah. Jadi saya harap awak dapat pelajaran daripada kisah benar ni. Bagi sesiapa yang ingin percaya atau tak percaya, terserahlah. Nak anggap hiburan pun boleh kerana ini YouTube. Tapi memang kisah ini betul-betul terjadi. Dan orang yang mengalaminya pun adalah si No tu. Okeylah, itu saja daripada saya. Pada Is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba kawan saya ni kena rasuk. Saya terkejut. Akhirnya saya jumpa keluarga Is. Kali dia konon saya, konon kawan saya.